Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Boleh dengar tak saya punya suara ni? Very clear, Mr. Knight. Okey, okay, saya boleh mulakan. Screen yang saya share ni nampak tak? Check screen. Okey, nampak. Okay, nampak Okey. So, malam ni market outlook untuk 24 hari bulan 7 tahun 2023. Jadi apa yang kita akan lihat pada hari ini adalah kita akan lihat untuk dari segi fundamental analysis dan juga dari segi technical analysis. Apa update-update terbaru untuk pasaran harga emas dan juga yang penting juga selain daripada harga emas tu sendiri adalah pasaran Amerika Syarikat lah. Okey, kita nak tengok US market pada minggu ni. Okey, untuk USD punya news, ada apa-apa update tak? Okey, yang terbaru, news-news yang penting yang perlu kita tahu. Okey, yang pertama sekali, okey, kita akan pergi dulu untuk fundamental analysis. Okey, untuk fundamental analysis, kita akan start untuk minggu ni kita akan tengok dulu Forex Factory, kita akan tengok pada kalender dulu. Okey, kalau you tengok kalender, kalau you buka Forex Factory kalau buka Forex Factory kalender you akan nampak macam ni lah. Okey, kalau yang siapa yang first time buka, okey, dia tak ada setting apa-apa lagi untuk filter, okey, default dia akan nampak macam ni. So macam mana nak setting dia punya filter tu? Mudah saja, you pergi dekat bahagian atas kanan ni. Okey, you boleh set dekat situ, you tick hanya USD saja. So bila you tick USD saja, you tekan apply filter, so dia akan keluar news untuk USD saja. Kalau you tengok ini untuk USD, tapi yang ni dia by hari lah. Okey, kita nak tengok untuk sepanjang minggu. Kita nak tengok sepanjang minggu ni apa news yang terbaru. Okey, untuk starting daripada hari Isnin sehinggalah ke hari Jumaat. Okey, start daripada 24 sehingga ke 28. Apa news-news yang penting yang perlu kita tahu, yang perlu kita dapatkan update. Okey, yang semua news ni adalah news untuk pasaran Amerika. Kalau kita lihat dekat sini, hari ini pada malam ni pada pukul 9.45 kita ada dua news yang high impact. Nampak tak? Kita ada dua news high impact. Yang pertama sekali manufacturing PMI. Okey, dan yang kedua adalah service PMI. Kita ada dua update dekat sini. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kalau kita tengok dekat sini, apa result news ni? Kalau kita lihat news ni dia bagi dua result kepada kita. Okey, kalau boleh saya ulatkan, yang ni yang pertama. Okey, dan juga yang ni adalah yang kedua. Okey, kita lihat dulu yang pertama. Okey, yang pertama 46 previous dan juga actual adalah 49. So result news ni adalah actual melebihi daripada previous. So dia adalah untuk USD USD dia adalah positif. Okey, dia adalah positif untuk US dollar. Dan juga yang kedua. Yang kedua previous kita ada 44 dan actual kita ada 52. So dekat sini kita nampak nilai dia drop. So bila nilai dia drop dia negatif untuk dollar. Okey, so dekat sini kita ada plus minus. Okey, satu positif, satu negatif. So apa kesan yang kita akan nampak dekat pasaran? Okey, kesan yang kita akan nampak pasaran bila selalunya kita nampak news yang kita panggil sebagai dia mix data macam ni. Okey, dia ada mix impact. Okey, yang satu positif, yang satu negatif, selalunya kita akan nampak price tu akan berada dalam keadaan ranging. Tetapi okey, untuk kita dapat yang lebih tepat, untuk kita tahu yang lebih tepat, kita akan cari sedikit keistimewaan di antara dua news ni. Yang mana yang memberi kelebihan. Macam mana kita nak detect kelebihan tu? Okey, antara ciri-ciri yang dia akan memberi kelebihan kepada news tersebut adalah kita panggil dia sebagai unexpected punya data. Data di luar jangkaan. Apa maksud data di luar jangkaan tu? Okey, nampak tak kita ada yang tengah ni? Okey, yang tengah ni kita panggil dia sebagai apa? Kita panggil dia sebagai forecast. Okey, kita panggil dia sebagai forecast. Okey, dekat forecast ni
dia akan bagi jangkaan awal lah. Okey, kalau kita tengok fokus untuk yang atas ni, dia jangkakan news ni akan negative impact. Sama juga yang bawah ni, dia jangkakan news ni akan negative impact. Okey, so dekat sini, unexpected result bermaksud bila jangkaan dia negatif, okey, bila kita katakan news tu result dia di luar jangkaan, bermaksud dia bertukar jadi positif. Itu dimaksudkan sebagai di luar jangkaan. Okey, kalau berada dalam jangkaan, okey, nilai dia akan lebih kurang sama dan juga dia ke arah yang sama. Kalau katakan dia predict or negatif, dia akan jadi negatif. Okey, itu yang kita panggil sebagai news yang sudah dijangka dia punya result. Okey, ada yang result dia di luar jangkaan. Okey, yang mana satu dia di luar jangkaan? Yang atas ke yang bawah? Yang mana satu di luar jangkaan? So kalau tengok sini, yang di luar jangkaan adalah yang atas ni. Sebab apa? Sebab dia fokuskan adalah negatif, tetapi result dia keluar unexpected. Okey, dia jadi positif dan nilai positif dia bertambah. Okey, daripada 46.3 bertambah kepada 49.0. Oleh itu, okey, news untuk pada pukul 9.45 tadi, okey, walaupun dia ada mixed data, dia akan bagi sedikit kelebihan kepada dolar. Sebab apa? Sebab positif impact dia lebih tinggi. Sebab apa positif impact dia lebih tinggi? Sebab dia ada unexpected punya result. Cuma okay, walaupun dolar tu menguat, dia tak menguat, orang kata apa, pergerakan dia tu bukanlah besar lah. Kita tak akan nampak pergerakan yang besar. Cuma kita nampak pergerakan lebih cenderung kepada dolar tu mengukuh. Okay, yang mana kita nampak pergerakan harga emas akan turun, tetapi dia tak akan turun dengan banyak lah. Dia akan turun sikit saja. Okay, sikit demi sikit waktu news tu. Dia tak akan ada satu pergerakan yang besar. Kecuali kalau dua-dua ni result dia sama, okay, atas bawah positif, kita akan nampak dolar tu yang sangat mengukuh dan kita akan nampak harga emas tu akan drop lebih jauh. Itu cara kita baca news. Okay, kalau katakan kita ada mixed data, iaitu kita cuba cari kelainan di antara dua news tu. Yang mana yang memberi kelebihan. Okay, so itu news pada pukul 9 tadi. Okay, yang mana kita ada mixed data, walaupun mixed data dia lebih, orang kata apa, cenderung kepada USD untuk mengukuh. Sebab apa USD untuk mengukuh? Sebab kita ada unexpected punya result untuk flash manufacturing PMI, iaitu pada pukul 9.45 tadi. Okey, kemudian pada hari Selasa. Okey, hari Selasa kita ada consumer confidence. Tengok hari Selasa kita ada consumer confidence. Okey, macam mana dengan consumer confidence ni pula? Okey, untuk consumer confidence pada hari Selasa, dekat sini kita nampak dia punya fokus dia adalah akan bertambah kepada 112. Daripada 109 akan bertambah kepada 112. Jadi kalau keluar result, okey, 112 ataupun lebih, dia akan menyebabkan dolar untuk mengukuh. Tetapi kalau kurang daripada 109, result dia adalah negatif kepada dolar. Okey, itu untuk consumer confidence. Kemudian, okey, hari Rabu, okey, kita ada kita bertenang sedikit sebab hari Rabu kita tak ada high impact punya news, kita ada medium dan low impact. So yang akan menggerakkan pasaran adalah medium impact punya news yang akan memberi sedikit sentimen. Yang penting itu adalah pada hari Khamis 27 Julai. Okey, pada hari Khamis kita ada main event untuk minggu ini. Pagi Khamis tu pukul 2 dan 2.30 pagi. Kita ada news apa? Kita ada news FOMC, Federal Fund Rate dan juga FOMC Press Conference. 3 news yang akan keluar kurang daripada 1 jam. Dalam masa kurang daripada 1 jam akan keluar 2 news. Yang pertama sekali akan keluar FOMC statement, yang mana itu merupakan news untuk speech. Dia economic speech untuk FOMC. Kemudian kita ada economic data Federal Fund Rate, iaitu data kadar faedah US.
okay, interest rate dekat US. Kita panggil dia sebagai Federal Fund Rate, yang mana pada sesi yang lepas berada di paras 5.25%. Okey, dijangka pada bulan ini Federal Reserve akan naikkan sebanyak 25 mata asas, menjadikan dia sebanyak berapa? Sebanyak 5.50%. Apa impak dia kalau Federal Reserve menaikkan lagi kadar faedah dia? Okey, kita nak tengok short term impact dia. Okey, short term impact dia kepada dolar adalah dolar akan mengukuh. USD akan mengukuh. Sebab apa USD mengukuh? Sebab tindakan menaikkan kadar faedah ni akan menyebabkan permintaan bagi mata wang tersebut terus meningkat. Demand bagi mata wang tersebut akan meningkat. Bila demand dia meningkat, bermaksud nilai mata wang dia juga meningkat. Itu adalah Federal Fund Rate kalau dinaikkan. Okey. Kemudian yang kedua, yang seterusnya kita ada FOMC press conference. Ini merupakan economic news juga, iaitu pada pukul 2.30. Jadi Federal Fund Rate kita dah boleh agak dah dia punya result, iaitu kalau katakan seperti yang dijangkakan 5.5, kita akan lihat dolar untuk mengukuh. Tetapi yang dapat mengganggu impact dolar untuk mengukuh daripada Federal Fund Rate ni adalah speech. Speech yang awal, iaitu statement pada pukul 2 dan juga press conference yang seterusnya pada pukul 2.30. Okey, disebabkan ini merupakan news yang berunsurkan orang kata apa, ucapan dan juga statement, dia akan ada terselit elemen manipulation. Manipulation dan juga unstable punya speech. Okey, contohnya bila katakan Federal Fund Rate berpihak kepada dolar, tiba-tiba speech pula ke arah yang dovish, itu akan menyebabkan dolar untuk melemah. Sebab apa? Sebab dia akan bergantung juga pada statement yang dikeluarkan pada pukul 2 dan juga pukul 2.30 pagi. Kemudian pada pukul 8.30, pada pukul 8.30 malam, kita ada advance GDP quarter to quarter dan juga unemployment claim bagi minggu ini. Minggu lepas 228. Kalau katakan bertambah 236,000, bermaksud jumlah tuntutan pengangguran secara tidak langsung juga bertambah dan menyebabkan nanti dia akan memberi impak kepada bacaan bulanan, unemployment rate. Tetapi kita nak tengok dulu yang awal ni, kalau katakan unemployment claim memberi petunjuk peningkatan, bermaksud itu adalah negative impact kepada dolar. Bila negative impact kepada dolar, apa kesan dia kepada harga emas? Harga emas akan meningkat ketika dolar sedang melemah. Itu pada pukul 8.30. Kemudian kita ada pada hari Jumaat, kita ditutup dengan 3 news high impact, iaitu kita ada PCE Price Index, Employment Cost Index quarter to quarter dan juga Consumer Confidence. Itu adalah 3 high impact news yang kita boleh bagi fokus pada hari Jumaat. Kita lihat pada minggu ni, setiap hari kecuali hari Rabu kita ada high impact punya news. Jadi minggu ni akan jadi satu minggu yang menarik untuk kita lihat pasaran Amerika ni, untuk kita dapatkan update dari segi ekonomi data dan juga ekonomi news. Ekonomi data yang penting kita ada PMI, kita ada Federal Fund Rate, kita ada Consumer Confidence dan juga kita ada Price Index. Itu antara yang penting ekonomi data yang kita boleh dapatkan pada minggu ini. Untuk ekonomi news pada minggu ni, antara yang penting yang kita akan memberi highlight adalah FOMC statement dan juga press conference, yang mana kita nak lihat apa yang Federal Reserve akan bagi kepada kita, apa indikator-indikator ataupun petunjuk ataupun khabar gembira ataupun khabar duka yang akan diberikan oleh Federal Reserve untuk pemain pasaran lah, yang mana
kita nak mendengar polisi-polisi seterusnya daripada Federal Reserve. Apa Federal Reserve nak buat? Okey, untuk pasaran Amerika ni, untuk dolar. Apa lagi rancangan Federal Reserve untuk dolar? Kalau kita lihat, okey, target Federal Reserve iaitu untuk mencapai sasaran. Okey, sasaran CPI pada paras 2%. Okey, dah tak jauh dah. Okey, hanya membezakan 1% lagi. Okey, penurunan 1% lagi untuk the next CPI akan sampai target Federal Reserve untuk di paras 2%. Dan apa Federal Reserve nak tengok bila dah sampai ke paras yang dia nak, iaitu CPI 2%. Adakah Federal Reserve akan terus menaikkan kadar faedah lagi? Okey, untuk menurunkan lagi CPI ataupun nak mengekalkan CPI kepada paras tersebut? Ataupun Federal Reserve nak menurunkan pula kadar faedah untuk memberi sedikit injection, okey, kepada ekonomi yang sedang tenat sekarang. Itu yang kita akan dengar pada malam Khamis. Okey, boleh dapat Dan seterusnya, untuk minggu ni ada apa lagi yang penting? Okey, kita boleh lihat pada intraday. Okey, intraday untuk minggu ni, kalau kita lihat, okey, dah mula ada cerita-cerita tentang FOMC, okey, apa yang bakal berlaku pada FOMC dan juga okey, kadar faedah yang bakal diumumkan pada minggu ni. Okey, dah ada berita-berita yang kita boleh dapat update, okey, yang mana pasaran lebih yakin bahawa Federal Reserve akan menaikkan 25 mata asas lagi seperti yang telah dijanjikan dalam FOMC yang lepas. Okey. Kemudian kita lihat kekhawatiran terhadap kemelesetan semakin terasa. Aktiviti perniagaan bulan Julai perlahan. So yang ini kita boleh baca juga, yang mana data ekonomi untuk penjualan, okey, jualan runcit, yang mana kita lihat bacaan dia dari bulan yang lepas-lepas semuanya menunjuk dalam keadaan yang downtrend. Okey, kemudian kita ada waspada dengan lonjakan USD, malam ini lebih bahaya. So yang ni dia news, okey, dia sedikit sedikit petunjuk untuk news yang apa yang dikeluarkan tadi, tentang impact yang dikeluarkan tadi. Okey, so yang ni jaga jantung anda, pasaran bakal dipenuhi kejutan minggu ini. Okey, yang ni adalah news yang dia nak meng-highlightkan yang mana apa yang akan berlaku pada minggu ni, yang mana pertengahan minggu ni kita akan lihat ada data penting iaitu Federal Fund Rate dan juga berita penting iaitu FOMC lah. FOMC kita lihat ucapan Jerome Powell. Ini adalah Jerome Powell yang mana dia merupakan pengurusi Bank Pusat US, US Federal Reserve. Yang mana US Federal Reserve ni lah yang bertanggungjawab menjaga dan mengawal polisi yang dikeluarkan untuk ekonomi US dan juga yang memperkenalkan langkah-langkah untuk ke arah yang lebih baik bagi ekonomi Amerika ni. Mereka ni yang merancang sama ada nak mengetatkan polisi ataupun nak melonggarkan polisi, nak memberi dana tambahan kepada kerajaan, nak membuat pembelian bond, nak menaikkan kadar faedah, nak menurunkan kadar faedah. Federal Reserve yang bertanggungjawab. Federal Reserve ni dia seperti bank negara lah. Kalau kat Malaysia ni kita ada BNM, Bank Negara Malaysia. Untuk fundamental pada minggu ni, ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa tak nak tanya untuk fundamental pada minggu ni? Tadi kita dah tengok tak news pada pukul 9.30 tadi. News pada pukul 9.30 tadi, kalau kita tengok, kita ada mixed data. So mixed data ni kebiasaannya price akan ranging, tetapi kita ada sedikit speciality dekat situ adalah di antara dua data tersebut, antara negatif dengan positif. Di positif ada sedikit kelebihan. Kelebihan yang macam mana? Kelebihan yang mana positif tu merupakan unexpected punya result. Bila unexpected punya result, dia memberi sedikit keistimewaan kepada news tersebut lah. Sebab apa? Sebab dia merupakan data kejutan. So dekat situ mata wang tu akan lebih bias kepada unexpected punya result. Ada apa-apa soalan tak? Ada tak soalan untuk fundamental pada minggu ni? Ataupun kita nak terus proceed ke technical pula? Nak tengok apa yang jadi pada technical untuk minggu ini.
Okey, ada apa-apa soalan untuk minggu ini? Punya fundamental, topik fundamental kita pada minggu ni, ada apa-apa soalan tak? Ataupun nak kita proceed terus ke technical analysis? Macam mana? Technical analysis ke? Okay, saya rasa boleh kot kita proceed ke technical analysis ya. Kita tengok macam mana pergerakan harga emas pada minggu ni. Okey, jangkaan kita dari segi teknikal pula. Apa yang teknikal nak cuba bagi tahu kita. Okey, apa yang technical analysis bagi petunjuk kepada kita untuk pergerakan emas pada minggu ni. Okey, so technical analysis macam biasa saya menggunakan platform tradingview.com. Okey, dekat mana tradingview.com ni? Okay, tradingview.com ni you boleh cari dekat Google ataupun yang mana yang ada iPad, yang ada tablet, yang ada phone. Okay, boleh download terus dia punya platform. Okay, dekat dalam gadget anda, okay, dalam device anda, terus boleh download dia punya apps dekat situ. Okay, apps dia adalah TradingView. Kalau yang mana guna desktop, PC ataupun laptop, boleh buka dekat Google. Okay, tulis tradingview.com. Okay, you boleh akses pelbagai chart dalam ni. Pelbagai chart ada dalam tradingview.com ni. Okay, daripada komoditi, okay, seperti Brent, WTI, and then kita ada gold, silver semua. Okay, hinggalah ke currency, juga kita ada stock market, kita ada index, dan juga kita ada kripto. Okey, pelbagai market instrumen chart dia boleh diakses menggunakan TradingView. Okey, untuk emas, untuk gold, chart dia kita nak akses macam mana? Okey, quote ataupun dia ibarat code name bagi gold ni adalah XAUUSD. Okey, tulis saja XAUUSD, you akan nampak chart untuk gold yang mana dekat sini ada banyak pilihan. Okey, nak ambil yang mana satu naik? Ambil saja yang mana-mana. Okey, selagi dia adalah XAUUSD, you bebas untuk ambil yang mana-mana. Okey, kecuali kalau dia ada tambahan ni XAUUSD 1, XAUUSD Q 2023, yang tu tak payah ambil. You just ambil XAUUSD sahaja. Okey, kemudian itu untuk price dalam ounce. Yang mana world standard kita menggunakan unit ounce lah, untuk gold. Tetapi kalau kita dekat Malaysia, kita biasa dengan unit gram. Boleh tak nak tengok price dalam unit gram? Boleh. Just tambah G dekat belakang. Bila you tambah G dekat belakang, you akan nampak price gold dalam unit gram punya chart. So you boleh ambil lah. So dekat sini saya ambil dalam unit ounce. So tekan je mana-mana, you akan nampak. So inilah chart dia. Ini adalah chart harga emas. Chart harga emas. Kalau tengok sini, ni dah bercontek-contek lah. Yang mana contek-contek ni adalah kita punya analisis. Pergerakan analisis harga emas. Kita nak recap sikit. Kita nak recap sikit technical kita pada minggu lepas. Yang mana technical kita pada minggu lepas, yang terakhir pada hari Khamis. Apa yang kita ada pada hari Khamis? Apa update untuk hari Khamis? Yang mana pada hari Khamis, update untuk technical analysis adalah pergerakan harga emas sedang berada dalam kondisi ataupun keadaan yang mana harga sedang membuat market reversal ataupun trend reversal. Trend reversal di mana? Trend reversal di kawasan ni. Di kawasan ni berlakunya trend reversal. Trend reversal di kawasan ni. Apa maksud trend reversal? Trend reversal ni adalah perubahan harga trend. Yang mana sebelum ni harga ataupun price gold ni sedang membuat uptrend. Sedang membuat minor uptrend, iaitu untuk melengkapkan wave B. Nampak tak kat sini? Kenaikan ni merupakan kenaikan bagi apa? Bagi wave B. Nampak ni? Starting daripada point mana? Starting daripada point harga yang paling lowest di kawasan ini. Berapa ni kawasan ni?
Okey, kawasan ni berada lebih kurang 1892. Okey. USD per ounce. Sehinggalah paling tinggi kita ada di kawasan hitam ni iaitu di paras harga berapa ni? Di paras harga yang paling tinggi adalah 1986. Ini adalah paras harga yang paling tinggi. So, daripada 1892 sehingga 1986, harga dah menentangkan wave B dalam bentuk apa? Dalam bentuk A, B, C. So, bila lengkap saja ABC bermaksud B ni lengkap. Seterusnya, selepas B lengkap, harga akan membuat apa? Harga akan membuat pergerakan penurunan. Akan ada penurunan harga. Kenapa harga membuat penurunan? Harga membuat penurunan bagi melengkapkan pula wave yang seterusnya, iaitu wave C. Wave seterusnya adalah wave C. Ini adalah pergerakan untuk wave C. Jangkaan wave C kejap lagi saya akan cerita. Okey, cuba sekarang ni pergerakan wave B. Okey, selepas berlakunya trend reversal dekat sini, kita jangkakan dia telah tamat lah. Yang mana the solid confirmation kita akan nampak bila harga break this level. Level ni dekat mana? Okey, level dia punya kita panggil sebagai higher low dia. Okey, higher low dalam market structure, bila dia break saja higher low bermaksud okey, dah ada signal confirmation untuk trend reversal, iaitu higher low dia di paras 1945. Once saja dia break 1945 bermaksud itu adalah strong confirmation yang mana harga telah bermula membuat pergerakan downtrend yang baru. Permulaan untuk harga membuat pergerakan downtrend yang baru bagi wave apa? Bagi wave C. Okey, berbalik pada wave B. Okey, ketika wave B, okey, ketika di paras kenaikan hari tu, kita ada buy zone, yang mana buy zone ni saya percaya tak ramai yang membeli. Di kawasan sini kita ada buy zone. Sebab apa? Sebab kita dah highlight buy zone ni merupakan high risk punya buy zone. Kenapa high risk punya buy zone? Sebab di kawasan ni, okey, kita predik pergerakan B ada kemungkinan, ada possibility kurang daripada 3%. Yang mana kita target pergerakan B retrace pada 1923. Okey, pada 1923 pergerakan B boleh tamat. So daripada 1892 sehingga ke 1923, pergerakan harga hanyalah berapa persen? Pergerakan harga hanyalah 1.6% saja. So 1.6% untuk GAE kali 10, okey, kita tak lepas lagi spread. So dekat situ dia menjadikan setup ni high risk. Yang mana ini adalah minimum wave B boleh capai. Okey, kalau katakan wave B ni pada 1923 ada lagi momentum untuk naik lebih tinggi, barulah dia akan pergi ke next level seterusnya sehingga ke level yang paling tinggi iaitu pada 2008. Yang mana kita lihat harga tak sampai di 2008 tapi harga sampai di level sebelum tu iaitu berapa? Iaitu 1985. Ni adalah level yang harga capai. Level yang saya bulatkan ni. Okey, yang mana kenaikan daripada buy zone high risk hari itu adalah lebih kurang 4.6%. Yang mana 4.6% ni, okey, kalau katakan ROI, probability ROI dia boleh dapat 10 ke berapa persen? 15% ROI, yang mana ini merupakan setup high risk. Okey, saya percaya ramai yang tak beli di high risk dan ada juga ambil keputusan yang beli. Yang mana yang ambil keputusan yang beli itu pun, okey, saya bagi suggestion supaya tak beli banyak. Ini memang kawasan yang begitu high risk. Okey, ada probability harga tak lepas dekat sini. So waktu tu saya suggest paling maksimum pun, okey, kalau nak beli 1/5 daripada total capital. Itu adalah pecahan high risk kalau ikut pada konsep saya lah. Okey. Tapi okey, harga berjaya naik sehingga 1985 dan baru membuat retracement. Memberikan kenaikan harga sebanyak 4.6%. So siapa yang okey ambil risiko hari tu walaupun high risk, dia beli
Okay, 1-2 unit ikut suggestion. Okay, dia dapat terminate around ROI 10 ke 15% lah. Okay. So seterusnya, untuk the next buy zone akan berada di mana? Untuk the next buy zone sekarang ni akan berada di kotak hijau bawah ni. Okay, yang mana kotak hijau bawah ni, ini adalah area penamat bagi wave C. Okay, area pertengahan dan juga penamat bagi wave C. Yang mana ini merupakan the next low risk punya buy zone. Tadi high risk, yang kita bincangkan tadi high risk punya zone, yang mana probability untuk price tu tak lepas break even adalah sangat tinggi. Sekarang ni kita berbincang dengan tentang low risk punya zone, yang mana probability untuk kita profit tu much higher than probability untuk kita tak lepas break even. So that's why zone ni adalah zone yang low risk, dan juga return ataupun reward yang kita jangkakan tu sangat tinggi. Berlipat kali ganda, melebihi risk yang kita nampak. So dekat sini, berapakah zone untuk low risk? Low risk punya zone yang updated, yang terbaru. Kalau sebelum ni maybe you dengar low risk punya zone starting pada 1850, betul? Yang terbaru ikut daripada ukuran Fibonacci adalah pada berapa? Pada 1800 USD per ounce. Ini adalah low risk yang baru, zone yang baru, yang mana ini adalah zone penghujung, kawasan-kawasan penghujung bagi wave C. 1800 sehingga 1615 USD per ounce. Ini adalah kawasan untuk low risk, yang mana boleh susun strategi untuk staging dalam zone ni ataupun sebelum daripada zone ni, yang mana kita boleh, kalau katakan yang ada position banyak tu, nak staging banyak tu, maybe dia boleh besarkan sikit zone ni. Maybe ambil starting daripada 1820, 1830 pun boleh. Kalau ada yang terlalu banyak capital tu nak staging tu, dia nak nampak level-level dia tu, kalau tak cukup dalam zone ni, you boleh besarkan lagi zone tu. Tak kisah. Cuma bottom line dia still pada 1615. Dia tak akan berubah. 1615 tak boleh berubah. Sekarang ni harga berada di berapa? Harga berada di sekarang ni yang terkini adalah pada 16 berapa yang terkini? Yang terkini harga berada di 1961. 1961 adakah low risk punya zone lagi? Belum lagi. Walaupun dia penurunan wave C, tapi dia belum lagi low risk punya zone. Sebab apa? Sebab dia baru di permulaan. You lihat harga baru di sini, yang mana keseluruhan penurunan sehingga ke bawah ni. Masih orang kata apa, masih lagi terlalu awal. Masih lagi orang kata kurang daripada 30% keseluruhan pergerakan C. So dekat situ dia masih lagi di fasa awal. Kalau pembelian sekarang ni untuk GAE, dia berada di posisi yang high risk. Ingat saya ulangi sekali, untuk pembelian GAE pada waktu harga sekarang ni, dengan price structure sekarang ni adalah pada posisi high risk. Sebab apa? Sebab dia di permulaan wave A. Wave A pula, wave C. Yang mana wave C ni akan jadi satu pergerakan yang panjang, yang mana dia lebih kurang panjang wave A. Konsep dia wave A sama dengan wave C. So hari tu wave A kita dah tengok dah, pergerakan wave A hampir berapa persen untuk wave A? Pergerakan wave A hampir 9% penurunan harga. 9% penurunan harga. Daripada top sehingga sekarang ni 9% penurunan harga. So akan sama juga dengan C. C maybe 8, 9 ataupun 10%. Di antara range tersebut lah. Plus minus 9%, senang cerita. So untuk beli sekarang ni memang berada di kawasan yang sangat high. Sebab baru turun berapa persen? Baru turun lebih kurang berapa? 1%. Baru turun lebih kurang 1.4%. Masih jauh lagi untuk capai
9% ni. That's why saya katakan masih lagi high risk. Perjalanan dia masih jauh untuk wave C. Kemudian lepas wave C, okay, selepas wave C tamat, di manakah the next destination? Di manakah destinasi seterusnya? Okay, pergerakan harga gold ni akan pergi ke mana? Okay, selepas daripada kotak hijau ni. Selepas daripada kotak hijau ni, kita jangkakan dalam kotak hijau ni akan berlaku satu fenomena yang kita panggil sebagai trend reversal dan juga price rejection. Apa maksud trend reversal dan price rejection tu? Maksudnya harga tu berpatah balik. Daripada dia turun, dia patah balik naik ke atas. Itu yang kita target berlaku dalam kotak hijau ni, kita panggil sebagai trend reversal lah. Okay, trend membuat reversal, sambung kenaikan dia. Kenaikan dia destinasi ke mana? Okay, kita target destinasi. Next, okay, at least 2100 USD per ounce. So satu pergerakan yang jauh lah. 2100 dolar per ounce. Itu the next pergerakan yang kita target untuk apa? The next pergerakan yang kita target untuk harga emas. That's why yang zon hijau ni kita panggil sebagai zon yang low risk. Yang mana lepas pada tu kita expectkan ada satu pergerakan yang besar. Okay. Big structure punya movement. Okay, untuk melengkapkan wave 3 besar. Yang mana penurunan wave C ni untuk melengkapkan wave 2. Nampak sini, wave 2. Dan seterusnya dia akan melengkapkan wave 3 at least 2100. Okay. So itulah cerita dia. Okay. Itulah cerita dia untuk pergerakan harga sekarang ni. Siapa yang tertanya-tanya, okay, inilah kita punya projection. Inilah kita punya roadmap untuk pergerakan harga emas. Okay, ada apa-apa soalan tak untuk technical analysis? Ada pertanyaan tak untuk technical analysis pada minggu ni? Untuk tentang harga emas ke, structure harga emas, ada apa-apa pertanyaan? Okey, jelas dan clear. Okey, sekiranya tak ada pertanyaan, okey, saya bagi short summary. Okey, pada minggu ni technical analysis apa yang kita review tadi adalah kita review tentang pergerakan yang lepas, iaitu kenaikan harga untuk wave B. Ni wave B dekat sini, yang mana kenaikan harga wave B sebanyak 4.6%. Okey, ada di antara kita berjaya buat profit dalam kenaikan 4.6% ni, tapi pada skala yang sangat kecil lah, sebab yang ni kita dah highlight awal-awal, dia adalah high risk punya kenaikan. Jangkaan awal kita, dia boleh retrace pada kadar harga berapa? 1.6% punya kenaikan. Tapi kalau jadi extension, dia baru akan lebih daripada break even. So harga dia manage buat extension untuk wave B dan berjaya bagi return kepada yang ambil risiko tu lah, walaupun dia high risk. Okey, seterusnya lepas harga siapkan wave B, harga sekarang dalam perjalanan penurunan untuk wave C. Yang mana penurunan wave C, jangkaan dia akan berada di kawasan 18.00 sehingga 16.15. Ini adalah destination, next destination untuk wave C. So semasa penurunan harga tersebut, kita akan susun strategi untuk staging for GAE. Okey. Sekarang ni memang ada penurunan, tapi penurunan sekarang ni berada di level yang sangat awal lagi. Okey? Memang berada di level yang sangat awal. 19.60 masih lagi di level yang awal. Bukanlah level yang terbaik untuk starting staging untuk wave C. Tunggu bawah lagi, barulah starting staging untuk wave C. Okey, bila wave C tamat, seterusnya harga akan menuju ke paras at least 2100 USD per ounce untuk wave 3 major. So ini adalah target seterusnya untuk pergerakan harga emas. The next target pergerakan harga emas akan buat all time high. ATH all time high. Ini adalah dia punya all time high.
Okay, at least 2,100. Okay, so itu saja summary untuk technical analysis pada malam ni. Okay, dan itu sebagai penutup kepada kita punya market outlook pada malam ni. Saya harap anda semua dapat belajar sesuatu yang baru dan dapat update yang terkini untuk pergerakan harga emas. Okey, seterusnya untuk update pergerakan harga emas dan juga fundamental analysis. Okey, seterusnya adalah pada hari Khamis nanti, malam Khamis bersama Angel Group. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat malam. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Mr. Naik. InsyaAllah kita dah dapat sedikit insight of technical analysis dan juga fundamental. Hopefully semua akan bagi. Sebenarnya saya nampak ada juga yang katakan TA ni memang dia TA ni memang agak technical. So everything saya harap semua akan dapat kelebihan dalam apa yang kita dapatkan untuk pengetahuan. Untuk sebenarnya ada juga yang lebih menggunakan chartis ataupun technical analysis dan ada juga menggunakan fundamental. Jadi terpulang pada kita untuk tengok mana yang lebih ni. Okey, oleh itu dengan itu ada apa-apa soalan lagi sebelum kita menamatkan sesi kita untuk malam ini? Okay, rasanya insyaAllah the next punya macam Mr. Naik cakap tadi hari Khamis untuk dia punya technical dia punya analysis dengan Mr. Coach Hafiz rasanya. Okay, insyaAllah kalau tak ada apa-apa ni, tak ada apa-apa lagi nak disampaikan, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang berada di dalam sesi kita untuk malam ini. InsyaAllah apa-apa lagi pun kita akan cuba ingat kita berada di dalam landasan yang betul. Alhamdulillah kita berada di QM, di bawah Angel Group dan juga Gravity Skull. Gunakan sebaik yang mungkin insyaAllah. Okay, jumpa lagi di minggu depan. Semoga semua berjaya dan alhamdulillah kita akan bersama-sama menuju ke kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri program kita hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semua. Selamat malam.